Bismillahirrahmanirrahim. Banyaklah soalan, cukup banyak soalan ada ni. Saya cubalah untuk jawab. Kalau ada yang redundant tu saya skip, insyaAllah. Soalan yang pertama, khadam yang dipenjarakan bersama-sama dengan Nabi Yusuf juga dua watak penting yang membawa kepada bebasnya Nabi Yusuf. Adakah huraian penceritaan kesalahan keduanya yang membawa kepada kesudahan yang berbeza kepada mereka yang boleh dijadikan ibrah? Tadi saya macam confuse sikit dengan soalan tu, tapi saya rasa maksud dia, ada tak sebarang penerangan yang menjelaskan kenapa kedua-dua mereka balasannya berbeza? Seorang terlepas, diselamatkan, dan seorang lagi telah dihukum salib dan kepalanya telah dipatuk makan oleh burung. Setakat yang saya pembacaan yang terbatas ini, kalau Al-Quran tidak ada penjelasan, kalau kepada hadis-hadis yang sahih juga tidak ada penjelasan yang menjelaskan dengan terperinci berkenaan dengan apa kesalahan yang dilakukan oleh mereka berdua sehingga menatijahkan kesan yang berbeza. Maka ibrah, iktibar yang nak diambil daripada mereka berdua itu tidaklah pada apa kesalahan yang pernah mereka lakukan, tetapi kedua watak itu wujud untuk menzahirkan tentang takwilul ahadis, keupayaan menafsirkan hadis, menafsirkan mimpi yang ada pada Yusuf alaihissalam. Baik, kemudian yang kedua, surah Yusuf secara keseluruhannya berkisar antara Nabi Yusuf dan keluarganya. Bagaimana pula dengan perjuangan Nabi Yusuf untuk penyebaran ajaran Allah kepada kaumnya sebagaimana Nabi Musa, Nabi Lut dan lain-lain. Kisah para Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran ditonjolkan dalam dimensi yang pelbagai untuk akhirnya melengkapkan kepada kita pemahaman terhadap maksud dakwah dan juga perjuangan serta ujian-ujian. Maka ada di antara para Nabi dan Rasul langsung tidak ditonjolkan persoalan berkaitan dengan perjuangan mereka dengan kuasa batil yang memerintah pada suatu ketika. Misalnya apa yang berlaku kepada Ayub alaihissalam adalah sesuatu yang sangat domestik. Cabaran yang dihadapi oleh Ayub adalah cabaran yang sangat simple, iaitu penyakit peribadi, fizikal, sakit kulit yang dialami oleh baginda, yang menjadi ujian ke atas istiqamah baginda dalam berpegang dengan syariat Allah apabila kehilangan anggota keluarganya. So dia memberikan kepahaman kepada kita bahawa ujian dalam nak mempertahankan keimanan kita kepada Allah, being a Muslim, cabarannya bukan hanya cabaran-cabaran yang heroik. Sebab cabaran-cabaran yang heroik kadang-kadang walaupun cabaran itu perit, tetapi cabaran itu lebih mudah kita nak absorb. Kita dikenakan tindakan oleh pemerintah yang zalim, lalu kita telah dipenjarakan. Okey. Kan, walaupun sakit dipenjarakan, tapi kita hero. Tetapi bagaimana kalau ujian perjuangan kita adalah pada sesuatu yang langsung tak ada kena-mengena dengan mesej yang kita bawa? Kita diuji dengan penyakit yang mengaibkan kita. Kita diuji dengan, na'udzubillah, anak yang jahat macam Plesit. Kita diuji dengan kegagalan rumah tangga sebagai seorang pejuang. Adakah dengan, dan ujian-ujian itu ujian-ujian yang kita tak boleh, tak tahu, tak kira salah kerajaan juga. Agak salah kerajaan juga kan Maknanya itu memang hal yang very personal. So bila hal yang very personal, kalau kita sebagai seorang pendakwah, kalau kita teruji dengan ujian yang seperti itu, adakah kita akan meneruskan kerja dakwah kita ataupun kita give up? Sometimes kita diuji masuk penjara dengan kita diuji, na'udzubillah, rumah tangga kita gagal. Mungkin ujian rumah tangga gagal itu lebih berat ke atas seorang pendakwah berbanding dengan dia disumbat ke dalam penjara. Maka cerita Nabi-Nabi dan Rasul ini didatangkan dalam angle-angle yang pelbagai, sudut-sudut yang pelbagai untuk melengkapkan apa yang kita faham tentang sebuah perjuangan. Maka bagi kisah Nabi Yusuf, tumpuannya banyak kepada soal usaha untuk menyatukan kembali keluarga, tetapi di tengah-tengah itu ada sub-sub dia bersangkutan dengan pengurusan ekonomi di Mesir, kemudian peralihan kuasa yang berlaku tentang soal bagaimana menguruskan jenayah, bagaimana menjatuhkan hukuman, ada di celah-celahnya.
Bagaimanakah pula perjuangannya? Ya, Yusuf ni ada pergi buat dakwah ke apa ke? Setakat yang saya dapat petiknya ialah daripada surah Ghafir ayat yang ke-34 pada merumuskan tentang sikap orang Mesir terhadap dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di dalam ayat berkenaan Allah Subhanahu taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum Yusuf min qabl bil bayyinat fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halak qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasulan kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Allah SWT dalam ayat ini, sesungguhnya telah diutuskan oleh Allah kepada kamu Yusuf sebelum ini dengan keterangan-keterangannya. Fama ziltum fi syak mimma ja'akum bih, akan tetapi kamu masih berada dalam keadaan mengesyaki tentang kesahihan seruan yang dibawa. Ya, hatta idza halak, sampai ketika di mana Yusuf itu musnah, binasa. Ya, perkataan yang dipakai ialah binasa untuk describe orang-orang Mesir apabila Yusuf meninggal dunia, wafat, maka Yusuf itu habis, punah dah. Istilah gitulah, hancur dah, untuk menggambarkan tak sukanya mereka kepada Yusuf. Dan apabila Yusuf telah musnah, idza halak qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasulan. Kamu semua bila Yusuf telah musnah tadi, apa kamu kata? Kamu ingat tak? Kamu kata lepas ni tak ada dah Tuhan nak hantar rasul-rasul kepada kami. Maknanya lega dapat get rid of Yusuf. Ya, tak ada dah, lepas ni tak ada dah rasul-rasul yang diutuskan. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Demikianlah Allah Subhanahu taala menyesatkan, ya, golongan-golongan yang melampaui batas, ya, dan meragui kebenaran yang diungkapkan oleh para anbiya yang diutuskan. Jadi ini satu-satunya ayat yang menggambarkan dalam suasana menjelaskan tentang perutus Musa AS di zaman-zaman yang berikutnya, diungkapkan kembali bagaimanakah sikap orang sekitar terhadap dakwah Nabi Yusuf, bahawa mereka lega dengan kematian Yusuf dan berharap agar tak ada dah Nabi dan Rasul diutuskan selepas Yusuf. So kita boleh menggambarkan bahawa seruan dakwah Yusuf, walaupun sebagai seorang pemerintah yang efektif dalam menguruskan Mesir, ya, ketika berlakunya krisis, tetapi akhir di hujung perjalanan kelihatannya itulah dia punya sifat dia lah. Itu setakat yang kita tahu. Yang selebihnya kita tak dapat nak mencarinya, melainkan ada keterangan yang menjelaskannya lah, ya. Okey. Dan yang ketiga, bagaimanakah kita mengambil iktibar bagi membuat perancangan sebagaimana strategi yang dirancang dan diambil oleh Nabi Yusuf. Secara ringkas, apakah kriteria Yusuf? Hafizun alim. Hafizun alim itulah foundation kepada perancangan Yusuf. Maka kalau kita nak mengambil iktibar daripada perancangan Yusuf, apa-apa yang kita rancang, perancangan itu mesti menggabung jalinkan unsur hafizun alim, menggabungkan unsur syariatullah dan sunnatullah, bukan hanya pada sebahagiannya. Kita boleh belajar daripada penawanan Konstantinopel yang diusahakan berkali-kali sebelum daripada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Hatta generasi sahabat yang terbaik pun di zaman Abu Ayyub Al-Ansari di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, percubaan untuk menawan Konstantinopel Allah belum izinkan untuk menang. Kenapa? Mereka adalah generasi Islam yang terbaik. Tetapi dari aspek perancangan, pada masa itu perancangan masih ada sisinya yang kurang. Sisinya yang kurang bukan aspek syariatullah, yang kurang adalah pada aspek sunnatullah. Maksudnya syariatullah dari segi iman, akidah, dari segi akhlak, solatnya, ketakwaan kepada Allah, itu masih berada, bukan masih, ia berada di tahap yang tertinggi sebab ni sahabat ni. Tetapi mereka tidak mengetahui keadaan fizikal Konstantinopel, tembok yang mengelilinginya macam mana, lautnya, cuaca dia, dan juga segala perkara yang diperlukan in terms of strategi, sains ketenteraannya, belum lagi, kerana masa itu adalah attempt yang pertama. Cuba lagi, sampailah ke zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, walaupun dah 800 tahun selepas kewafatan Nabi SAW lebih kurangnya, tetapi apabila syarat sunatullah dan syariatullah itu
sampai kepada peringkat kesempurnaan, maka Allah mengizinkan untuk kemenangan itu berlaku. Jadi maksud dia, kalau kita sekarang bila kita nak buat perancangan, kita ambil yang paling enak lah, perancangan yang paling enak. Kalau bina bangunan enak setengah orang, tak enak setengah orang. Yang paling enaknya ialah perancangan kita untuk mencapai kemenangan Islam. Maka perancangan kita untuk mencapai kemenangan Islam mestilah menggabungkan di antara perancangan sunnatullah dan syariatullah. Maknanya aspek ketakwaan, kepatuhan kepada syariah itu mesti berada di tahap yang terbaik, tetapi kepatuhan kepada hukum hakam, hukum alam yang satu lagi juga mesti berada di tahap yang terbaik. Jadi umat Islam mesti bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan mereka, kesan daripada sistem pendidikan yang menjadikan kita ni banyak yang either-or. Jadi kita kena perbaiki pandangan hidup kita agar syariatullah, sunnatullah, agama, sains, benda itu dapat mesra kembali menjadi satu, kerana dengan satu. Sebab itulah dikatakan musuh terbesar Islam pada hari ini adalah sekularisme. Apakah sekularismenya itu? Iaitulah pemisahan dalam kerangka pemikiran yang menjadikan terpisah ya di antara dua bahagian yang asalnya satu ini. So itu yang tahu. Allah, banyak soalan. Baru jawab satu paper. Ni laju sikit. Game. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau ada yang nak bertanya boleh terus ke tu, saya akan selang-selangkanlah antara yang live dengan gaya post adabi. Okey. Yang keduanya, Assalamualaikum Ustaz, mohon kongsikan amalan doa-doa dari surah Yusuf yang sesuai diamalkan oleh da'i. Saya agak kurang pandai sikit ya dalam bab memetiknya doa-doa ni. Saya jenis banyak berdoa dalam bahasa saya lah, bahasa Melayu. Tetapi doa terakhir dalam ayat 101 di dalam surah Yusuf itu adalah doa yang baik, khususnya di peringkat-peringkat kita berada dalam mendapat kemenangan, kejayaannya. Tadi ada kalau kita buka dalam satu buku terbitan Telaga Biru yang disusun oleh Ustaz Zahzan Muhammad, ya, Dr. Zahzan Muhammad, ada dihimpunkan petikan doa-doa daripada ayat-ayat Al-Quran. Pasti ada sebahagiannya daripada surah Yusuf yang boleh dimanfaatkanlah, insya-Allah. Silakan soalan live. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibrah dari surah Yusuf yang Ustaz mampu garap daripada pemerintahan Erdogan semasa seminar di Istanbul. Dan yang kedua, boleh tak Ustaz share pengalaman yang Ustaz ada berkaitan dengan pembangunan sosial? Rasanya Ustaz ada share dalam page FB Ustaz. Dan tak silap dia macam cover something. Oh, okey. Alright. Baik, terima kasih. Saya juga sekadar menjawab lah. Tadi sekadar bertanya kan ya. Jadi saya pun sekadar menjawab, insya-Allah kan ya. Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Kalau bab-bab Turki ni saya reserve lah sebahagiannya untuk seminar Birgivi akan datang kan. Takut habis awal 9 habis dah. Ya, tak tahu nak cerita apa kan ya. Insya-Allah kita ada aturkanlah banyak juga seminar tentang Birgivi itu adalah saya membuat persiapan untuk disertasi saya yang sedang saya siapkan sekarang ni. Jadi saya nak orang kata test run lah, nak run dulu benda tu kan, nak tengok dari segi flow. Jadi saya nak tahu apa lagi yang saya belum tahu, saya nak tahu apa lagi yang saya perlu tahu berkenaan dengan Birgivi. Sebab Birgivi adalah satu contoh, kita boleh mengambil manfaat sebelum saya jawab soalan tadi. Kemudian yang keduanya adalah milio dia iaitu persekitaran dia. Bagaimanakah dunia umat Islam pada kurun yang ke-16, apakah yang berlaku di zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Salim sebelumnya, apakah yang terjadi di sekelilingnya, dan kita seka dia sampailah akhirnya kita fokuskan kepada seorang tokoh yang bernama Birgivi tadi. Sebab akhirnya apabila disertasi saya siap, mudah-mudahan insya-Allah Birgivi hanya kekal sebagai satu kajian kes yang dipetik, tetapi ilmu yang nak dimanfaatkan daripada pengalaman menyiapkan disertasi itu ialah dunia Islam Daulah Osmaniyah kurun yang ke-16. Ya, kerana itu adalah era yang penting ya untuk difahami oleh umat Islam. Dan kita di Malaysia, malah juga di Indonesia, saya dimaklumkan oleh beberapa orang profesor kami di Turki bahawa setahu mereka di Indonesia dan Malaysia tidak begitu ada lagi sesiapa yang memfokuskan kepada khususnya sejarah intelektual pada kurun yang ke-16
Daulah Osmaniyah. So itu adalah kelompangan yang perlu diisi. Jadi saya cuba manfaatkan itu untuk dikongsi bersamalah bagi yang berkesempatan untuk hadir dalam seminar BinTV tadi akan datang insya-Allah. Jadi soalan yang pertama tadi, apakah iktibar yang boleh diambil daripada ibrah surah Yusuf kepada apa yang berlaku di Turki dari segi pentadbiran Erdogan? Mungkin dia macam mana ya nak jawab secara mudah dia. Apa yang dipaparkan oleh Erdogan tu, saya cuba untuk tidak mendramatikkan. Ya, maknanya walaupun saya appreciate usaha-usaha yang dibuat oleh Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, tetapi saya sedang berusaha sedikit demi sedikit untuk mengurangkan kebiasaan saya sebagai seorang pendakwah yang mudah mensensasikan satu-satu benda yang saya nak cerita dengan itulah Erdogan mengambil iktibar daripada kisah Yusuf. Kata, mungkin tak pun. Saya pandai-pandai kata buat itu. Saya tak nak benda macam tu sebab ustaz-ustaz pernah berdakwah akan mudah buat benda. Saya nak hapuskan tabiat tersebut, andai kata tabiat itu ada dalam diri saya. Namun kalau kita buat secara perbandingan, bagi saya kekuatan yang ada pada Erdogan adalah kekuatan strategi. Strategi dalam arti kata dia mempunyai satu strategi yang cukup kuat untuk menangani. So dia bukan mentadbir secara random. Kelebihan besar yang ada pada Erdogan ialah dia memanfaatkan otak-otak, bukan otak-otak muar tu ya, otak-otak orang-orang yang bijak pandai yang ada di negara Turki untuk pendapat-pendapat mereka dipakai. Keliling Erdogan semuanya adalah merupakan golongan intelektual yang sangat dinamik dalam memberikan idea. Ya, contohnya kita ada Ahmed Davutoğlu, sudah tentulah itu yang paling terkenal, bekas pensyarah UIA, pakar dalam soal hubungan antarabangsa dan juga seorang profesor di Fakulti Ilahiyat, ya, kalau kita Fakulti Pengajian Islam lah, ya, pada suatu ketika. Kemudian kita ada contohnya Yildiz Bulut, ya, salah seorang daripada penasihat kepada Recep Tayyip Erdogan. Ramailah di keliling dia, termasuklah juga Presiden Abdullah Gül dan sebagainya. Mereka itu semua adalah merupakan orang-orang yang memegang PhD, ada professorship dalam banyak perkara, dan mereka memanfaatkan ilmu mereka untuk membentuk dasar-dasar dalam pentadbiran. Maknanya very strategized. Dan 10 tahun lebih kurang pentadbiran Erdogan, macam saya sebut semalam, Erdogan menumpukan kepada kerja. Ya, betul lah seperti nasihat Abu Yusuf kepada Harun Ar-Rashid di awal mukadimah kitab Al-Kharaj. Kata Abu Yusuf kepada Harun Ar-Rashid, walaupun kitab itu adalah manual untuk urus takbir berkaitan dengan ekonomi, tetapi introduction dalam mukadimah dia, Abu Yusuf menekankan tentang soal akidah, soal pandangan hidup, soal kepercayaan. Dan antara term yang menarik yang saya selalu ingat dalam ucapan Abu Yusuf dalam mukadimah buku itu ialah sesungguhnya kekuatan kamu yang sebenar terletak pada amal. Ya, maksud dia, kamu nak bercakap, kamu nak apa ke, tak selesai. Kalau kamu nak buktikan apa-apa, kekuatan kamu yang sebenar ialah pada kerja yang kamu buat. So fokus pada kerja. Erdogan seorang pemidato, Erdogan seorang yang ucapannya berapi-rapi, Erdogan seorang yang ucapannya semangat seperti Erbakan, tetapi almarhumnya Erbakan, tetapi Erdogan mampu menjadi seorang pemidato sepi selama 10 tahun kerana menumpukan perhatian pada memperbaiki negara, khususnya ekonomi. Ya, kalau kita kata 7 tahun lah lembu gemuk, ya, kena telan dengan lembu kurus tu. Di Turki ni mungkin 10 lembu gemuk kena telan dengan 10 lembu kurus. Betapa teruknya ekonomi Turki, mata wang dia jatuh, pernah mencecah sekitar 15,000 lira sehari. Ya, pada suatu ketika dia dah jadi huru-hara dah. Ya, saya tak tahulah segi teori ekonomi dia macam mana. Tapi Erdogan settlekan yang tu dulu. Selepas 10 tahun strategi, keadaan negara dah jadi lebih baik, maka barulah Erdogan mula bersuara. Dan bila dia bersuara dengan kekuatan. Kekuatan dia di mana? Kekuatan dia adalah pada amal. Ya, dan itu mungkin teladan yang boleh kita ambil. Sedikit bahagian yang kedua tadi yang Ukhti sebutkan tadi, antara strategi yang dibuat, mungkin itu bukan direct lah daripada Erdogan, tetapi saya bertemu dengan ketika saya pergi ke Edirne, satu bandar di utara Turki,
saya bertemu dengan satu pondok. Ya, pondok tersebut ialah tempat untuk menderma buku dan permainan. Recycle lah, ya. Ada beberapa, kami terjumpa beberapa pondok tu. Maksud dia majlis perbandaran meletakkan pondok di tengah-tengah kawasan shopping komplek, ya. Satu dia tulis buku, satu lagi dia tulis kotak untuk permainan. So siapa-siapa ada buku second hand tak pakai, masuk je dalam tu dan buku tu akan distributed di tempat-tempat terpilih lah. Begitu juga satu lagi bahagian iaitu untuk permainan. Apa-apa permainan lah masukkan dalam tu. Itu salah satu daripada saya melihat itu sebagai satu aktiviti yang menarik, yang bagus, yang dibuat oleh pentadbir tempatan PBT untuk membangunkan budaya yang sihat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cerita bagus-bagus tentang Turki ni, kita kena bersedia untuk mendengar benda-benda yang tak elok juga tentang Turki. Maksud dia, kita sekarang ni tengah highlight kebaikan yang diusahakan oleh AKP, tapi AKP juga sedang berhadapan dengan banyak elemen yang tidak sihat, terutamanya bagi generasi muda di kalangan pemimpin AKP. Sebab 35 tahun ke atas mereka pernah mendapat hidup di dalam suasana parti refah, dalam parti fazilat. Ada orang-orang yang tua-tua macam Rejai Kutai, Profesor Najmuddin Erbakan dan seterusnya lah. Tetapi generasi muda daripada AK Parti, saya personally, saya kadang-kadang tak berapa boleh nak rasa yang mereka itu membawa identiti Islam. So kalau kita kata AKP parti Islam, tak. Dia culturally dia bukan parti Islam. Kalau pergi ke, tak nak sebut manalah ya, kalau spesifik, kalau pergi ke pejabat AK Parti di salah sebuah wilayah dekat salah sebuah lokaliti dekat Istanbul, saya nak sebut yang mana, saya dengan sahabat saya melawat, kami tanya masjid kat mana. Masjid ni dalam bahasa Turki maksud di surau lah, ya. Kalau jami' masjid, ya. Kalau kita sebut masjid maksud di surau, musalla, kat mana nak semayang? Tak tahu mana nak semayang. Boleh ketawa. Tanya, maksud dia macam tu lah. Maksud dia generasi AK Parti 30 tahun ke bawah kecamuk sikit. Dan rasuah-rasuah dari segi nak bayar $200,000 untuk atur pertemuan di luar daripada peruntukan yang ada supaya dapat bertemu dan buat meeting yang off record dengan Datuk Bandar. Itu satu benda yang biasa terjadi. Sahabat saya tanya sahabat saya kenapa dia resign daripada kerja di salah sebuah PBT di Istanbul. Sahabat sama-sama belajar di Jordan dulu, dia ceritakan permasalahan inilah. Dia kata kalau tak kerana ada secebis iman di hati ni, terima je benda tu. Tapi sebab ada iman tu, dia resign. Dia dilantik sebagai penasihat kepada aspek-aspek negara Arab, ya, kepada PBT berkenaan, ya, sebab ada isulah dengan negara Arab semua. So orang nak bagi rasuah. So benda tu biasa berlaku. Jadi itulah kehidupan, ya, give and take lah. Ketika susah, banyak masalah, kita derita dengan masalah kesusahan, kita mencari kemenangan. Bila kita dah menang, masalah-masalah sosial akan mula muncul. Akan mula terjadi. Apa yang saya tulis dalam buku di hamparan secangkir teh pengubat letih, pelajar-pelajar yang muda-muda ni baca, bila dia pergi ke Turki, duduk belajar di Turki, kata mereka kepada saya, macam tak berapa nampak je apa yang saya tulis dalam buku tu. It means telah ada, culturally sudah ada perubahan. Jadi itu antara benda lah yang boleh kita teladani. Jadi apa-apa kita perlu bersederhana dan realistik, ya, dalam membaca. Yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Mungkin itu sedikit lah, ya, respon saya kepada persoalan tadi. Nak laju lagi. Okay. Saya ada satu soalan tapi mungkin terkeluar sikit dari topik, so saya letak dulu sebab keluar daripada topik, nanti saya cakap balik. Yang kedua, walaupun Nabi Yaqub seorang rasul dan nabi, tapi anak-anaknya ada macam-macam ragam. Komen Ustaz. Itulah. Ya. Itulah dia. Dengarlah balik nasyid Raihan tu. Iman tidak boleh diwarisi. Ya. Bukan Yaqub saja, Nabi Nuh alaihissalam, dan ada banyak lagi contoh yang lain. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah, ya, memelihara anak-anak keturunan kita lah, ya. Boleh Ustaz terangkan lanjut tentang beza antara tajassus dan tahassus? Telah saya sebutkan tadi.
Adakah kerana Yusuf tahu tentang sikap abang-abangnya yang pernah dengki atau sikap tidak baik, maka Yusuf agak terburu-buru untuk memberikan ayat penegasan ataupun ugutan pada ayat 59 hingga ayat 60. Ya, maknanya dua ayat berturut-turut, satu berbentuk tawaran, satu berbentuk ugutan. Saya tidak pasti tentang sifat terburu-buru itu sesuai atau tidak untuk kita describe tentang tindakan Yusuf untuk segera adalah untuk memberitahu, ya. Segera tu ayat kita, tapi ayat itu adakah menunjukkan kesegeraan tersebut, ya, iaitu Yusuf AS menyediakan bekalan. Kemudian Yusuf berkata, datanglah semula bersama dengan adik sebapa kamu selepas daripada ini, dan sekiranya kamu tidak datang, maka tidak datang bersama dengannya, maka tidak ada bahagian untuk kamu. Kita harus ingat perbualan di antara Yusuf dan adik-beradiknya ketika scene ini berlaku bukan perbualan sosial di antara seorang rakyat dengan seorang rakyat, tapi ia adalah perkataan daripada pemimpin tertinggi negara kepada orang asing yang datang meminta bantuan. Maka kata-katanya itu lebih berbentuk instruktif, ya, berbentuk memberikan arahan. Saya tidaklah begitu merasakan ia sebagai satu sifat terburu-buru. Tak boleh juga nak mengandaikan benda yang tak berapa jelas boleh kita sabitkan daripada ayat-ayat tadi, ya. Itu yang respon ni. Kemudian saya ingin bertanya berkenaan dengan berputus asa daripada rahmat Allah, kebergantungan seorang hamba kepada Allah, tiada keraguan padanya. Namun dalam konteks ikhtiar dan usaha, bagaimanakah seseorang harus menentukan kayu ukur untuk dia terus berusaha atau mungkin cukup setakat itu sahaja? Hal ini kerana setiap usaha dan ikhtiar memerlukan masa dan resources yang lain, yang mana jika dilakukan secara berlebihan mungkin akan memakan diri sebagaimana yang dicadangkan. Ya, Sun Tzu dalam Art of War menyatakan untuk mendapatkan kemenangan dalam masa paling cepat mestilah memerlukan kepada saya tak dapat baca tadi, resources yang paling sedikit. Saya tak berapa arif sangatlah, ya, dari segi teori, tapi kalau kita balik kepada kita balik kepada Yusuf AS, Yusuf menyatakan kekuatan yang ada pada dia ialah takwa dan sabar. Sabar menjadikan ikhtiar berpanjangan. Takwa menjadikan ikhtiar itu terus dilakukan dalam keadaan sedar. So maksudnya kita usaha, kita terus berusaha, tapi mesti dalam keadaan conscious. Consciously kita sedar yang usaha itu sudah tidak efektif, sudah tidak membuahkan hasil, maka tukar cara. Maka dia perlukan begitulah, ya. Kalau kita conscious tak ada sabar, kita tak mampu buat. Kalau kita sabar sahaja, dia tidak membuahkan hasil kerana kita tak peka setakat manakah efektifnya usaha yang sedang kita buat tadi. Kalau macam tak apalah, yang kalau macam tu tak boleh tinggal lah. Maksud dia kita imbangkan di antara sabar dan takwa, iaitu konsisten untuk terus berusaha, namun perlu berada dalam keadaan fully conscious. Usaha itu okey ke tak okey, membuahkan hasil ke tak membuahkan hasil. Kalau dah tak kena, then switch kepada cara yang lain pula lah. Okey, lagi antara Nabi SAW dengan Nabi Yusuf, mana yang lebih cantik? Yang kita sebut semalam itulah, ya. Ada pendapat yang menyatakan bahawa Nabi SAW itu lebih cantik, ya, rupa parasnya berbanding dengan Nabi Yusuf AS. Tetapi kerana akhlak baginda SAW itu lebih menonjol, maka baginda lebih ditonjolkan dari segi akhlaknya berbanding dengan rupa parasnya yang merupakan niche ataupun ciri khusus yang dinisbahkan kepada Yusuf AS. Secara jujurnya saya tidak tahu bagaimana nak membuat perbandingan, ya, di antara keduanya, tetapi cukup kita katakan kalau diungkapkan tentang rupa paras yang cantik atas lisan Nabi SAW sendiri, baginda menyatakan bahawa kebaikan ataupun keelokan rupa paras separuhnya diberikan kepada Yusuf dan separuhnya diberikan kepada pihak yang lain. Ya, baginda sendiri yang cakap bahawa yang cantik, yang hebat rupa parasnya itu adalah Yusuf. Okey. Okey, saya kesian dah soalan nak jawab jugalah. Ya.
Tak habis cik hati kan ya. Apa pandangan Ustaz tentang para pendakwah yang majoritinya meletakkan harga yang terlalu tinggi dalam menyampaikan ceramah? Ya. Adakah ini boleh dikategorikan sebagai menjual agama kerana bukan semua orang berkemampuan untuk menghadiri ceramah yang berbayar? Saya sedang berusaha untuk melarikan diri daripada polemik inilah, ya, kerana polemik ini kelihatannya seperti tidak berkesudahan, ya, kerana masa zaman saya banyak buat latihan, buat training, boleh kata selalulah dicemuh, ya, maknanya kerana meletakkan yuran tertentu bagi program. Tetapi yang menjadi dilema kepada saya ialah program-program saya yang free tak datang pun, ya, sebab program free saya pun banyak juga kan. Kuliah maghrib semua free, ya, dan kuliah maghrib saya ini ialah kuliah maghrib yang saya sampaikan selama lebih kurang dalam 1 tahun, ya, saya kompres dia untuk program ini. So kuliah maghrib itu terbuka, boleh sandar lepas ceramah, ada pisang goreng, ada kuih tiaw lepas tu lagi kan, dan tak perlu bayar apa-apa pun tak datang juga. Ya, jadi kena adjust jugalah lepas tu, tanpa menafikan memang ada pihak yang memanipulasi keadaan ini, meletakkan yuran yang tidak masuk akal untuk sesebuah program. Dan kalau nak kata menjual agama ke apa ke, terpulanglah, ya, maknanya boleh jadi sahaja. Saya juga yang sedang mengkaji tentang Imam Birgivi ini, ia telah ditimbulkan oleh Imam Birgivi semenjak daripada kurun yang ke-16 lagi, ya, maknanya para agamawan telah dikecualikan daripada cukai oleh pemerintah, diberikan insentif dan kemudian mendapat kedudukan yang istimewa, tetapi masih lagi meletakkan bayaran yang beliau tidak bersetuju. Ada seorang pengkaji daripada Israel, ya, membuat, saya baca jurnal dia membuat kajian tentang ulama-ulama Islam, ya, tentang pekerjaan ulama Islam. Dia ambil biografi ulama-ulama, berapa sampel saya tak ingatlah, kemudian dia analisa kerjaya ulama tersebut. Yang ni tukang kasut, yang ini kerja ni, yang ni kerja ni, yang ni kerja ni, dia kumpulkan semua dan kemudian dia analisa. Saya lihat conclusion akhirnya, dia kata conclusionnya didapati dalam tradisi umat Islam, alim ulama ni tidak menjadikan tidak menjadikan pengajaran dia itu sebagai sumber pendapatan dia. Sebaliknya, mereka ada kerja lain. So mereka ada pendapatan lain dan mereka juga membiayai murid-murid yang datang nak belajar dengan mereka. Itu finding dia. Dan ini menjadikan ulama-ulama Islam berbeza daripada padri-padri Kristian yang menjadikan program-program ceramah-ceramah mereka itu sebagai sumber pendapatan mereka. Jadi masa saya baca tu macam kan, macam mana nak buat ni kan, ya. Itulah, ya, antara kajian yang telah dibuat. Jadi saya berpandangan perlulah perkara ini dihalusi dengan baik. Ia perlu dihalusi oleh penganjur, ia juga perlu dihalusi oleh masyarakat. Ada sebahagian daripada bayaran yang dibayarkan itu sesuai kerana apa yang disediakan memerlukan kepada, biasalah, ya, maknanya sewa dewan gini begitu semua, apa semua dan sebagainya lah, dan sesuai dengan isi yang disampaikan. Tetapi ada juga situasi di mana apa yang disampaikan tak apa-apa, yuran yang dikenakan tidak masuk akal, bersandarkan kepada populariti orang yang menyampaikannya. Itu adalah polemik yang cukup memeningkan kepala saya, dan kerana itu saya telah mengambil tindakan yang nekat untuk meninggalkan sepenuhnya dunia motivasi dan ceramah, kerana saya dah tak larat dah untuk berhadapan dengan hal tersebut. So bagaimanakah dari segi pekerjaan saya sekarang ni, saya full time student lah, ya, full time student, dan adalah rezeki tu goncang pokok duit jatuh, bangun pagi tidur selak bantai ada duit kan, ya, tengah-tengah pergi jalan bawah tangga ada duit tu, alhamdulillah rezeki tu ada je, ya, setakat ini. Itulah ceritanya. Baik, sikit lagi, ya, apa ni, Nabi Yusuf, setiap Nabi diutuskan untuk kaum tertentu. Dalam kisah Nabi Yusuf terdapat banyak penekanan tafsir dalam surah ini bertumpu kepada skop yang kecil-kecil, ya, tentang pemerintah, isteri pemerintah, keluarga Yusuf. Pada pandangan Ustaz, apakah kemaslahatan Yusuf pada kaumnya? Adakah sekadar untuk menangani bencana alam ataupun ada yang lain? Saya rasa saya dah jawab yang tadi tu, cuma kita rephrase balik. Kisah Yusuf ialah satu daripada kisah yang banyak dalam Al-Quran.
Ada yang menekankan tentang pertembungan dengan pemerintah yang zalim, ada yang menekankan tentang aspek A, aspek B, aspek C, aspek D. So Nabi Yusuf AS perjuangannya menekankan kepada aspek penyatuan keluarga tadi. Sebagai ceritanya, intipatinya ialah blessings in disguise. Setiap musibah yang berlaku, di dalamnya ada kebaikan yang menanti. Fa inna ma'al usri yusra. Disampaikan dengan emosi supaya para sahabat bersama dengan Nabi SAW yang ditindas dalam kepungan di hujung-hujung keberadaan mereka di Mekah mendapat satu suntikan semangat untuk terus berjuang, dan di hujung mereka ada kemenangan dalam peristiwa hijrah. Jadi Yusuf melengkapkan satu daripada puzzle tersebutlah. Pada ayat 74-75 surah Yusuf, penggunaan perkataan jaza bukankah biasanya bermaksud balasan untuk sesuatu kebaikan dalam kebanyakan ayat Al-Quran? Apakah konotasi maksud perkataan ini dalam ayat yang ke-74 dan 75? Ya, perkataan jaza ini, sebelum saya tengok dalam konteks dia, umumnya bermaksud pembalasan. Ya, sebab itu bila kita sebut jazakallahu khairan, ya, kenalah adakan dia punya subjek, dia punya predikat ataupun dia punya objek yang kita tunjukkan. Semoga Allah mengurniakan ganjaranmu dengan apa? Ya, so jazakallahu khairan. Ya, bukan jazakallah saja. Baik. 74. Okay. Ya, qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Yang pertama, jadi macam saya sebut yang tadi itulah, ya, dalam 74, kemudian 75 qalu jazaohu jaza maksud dia balasan, ya, secara literal maksud dia balasan yang diberikan. Balasan itu boleh berbentuk pemberian wang, boleh berbentuk apa, tapi dia adalah merupakan consequences kepada sesuatu, apa yang diberikan hasil daripada sesuatu sebelumnya. Ya, jadi dalam kes ini perkataan jaza itu merujuk kepada hukuman, kerana hukuman juga ialah sesuatu yang diberikan kesan daripada sesuatu yang berlaku sebelumnya. Itu mungkin berkenaan dengan jaza lah, ya. Beberapa penggunaan perkataan muhsinin disandarkan kepada Yusuf, sama ada oleh Allah SWT ataupun saudara-saudaranya. Adakah cantiknya Yusuf, ya, seperti dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana kecantikan itu ada pada Nabi Yusuf, adakah meliputi cantik fizikal dan juga sifat-sifat? Mohon pandangan Ustaz. Kalau kita tengok dalam seluruh surah Yusuf dan juga hadis Nabi, kecantikan fizikal juga menggunakan perkataan hasanah, ya, dan juga kebaikan tingkah laku juga disebutkan sebagai kata akar yang sama juga. Hasanah itu tadi disebut sebagai muhsin, orang yang memiliki sifat hasanah itu tadi. Jadi kedua-dua konteks ni tadi bermaksud apa sahaja yang kita possess, apa yang kita miliki, dan benda yang kita miliki itu menerbitkan kebaikan, maka ia disebut sebagai minal muhsinin. Sama ada sumber kebaikan itu adalah fizikal yang ada, ataupun kebaikan itu adalah pada tingkah laku kepada kita lah, ia boleh disebutkan sebagai hasanah. Dan ayat 87, mengapa Nabi Yaqub hanya berpesan untuk tahassasu kepada Yusuf dan Bunyamin dengan diminta ambil tahu anak sulungnya? Apakah alasan dan pandangan tindakan Yusuf sebagai seorang Nabi yang juga bapa kepada anaknya? Mungkin yang boleh kita andaikan ialah kerana macam saya ada sebutkan tadi, anak sulung kepada adik-beradik Yusuf itu dia tidak hilang. Ya, dia menjelaskan bahawa dia refuse untuk balik, ya, kerana dia takut nak menghadap ayah dia. So keberadaan dia dengan umur dia tidak merupakan subjek kerisauan, kesedihan, tapi bukan kerisauan. Yang dirisaukan adalah Bunyamin yang masih kecil, tak tahu berapa usianya, dan Yusuf yang langsung tidak diketahui berita mengenainya. Maka kerana itu dikhususkan tahassasu itu kepada Yusuf dan adiknya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni saya dah jawab pagi tadi. Okey, soalan ni, minta pandangan Ustaz tentang pemindahan cerita-cerita Quran, contohnya kisah Nabi Yusuf dalam bentuk animasi ataupun filem. Ya, anak saya yang berusia kurang 7 tahun suka menonton YouTube kisah-kisah Nabi, kartun-kartun
Islami Indonesia yang memaparkan watak Nabi tunjuk muka. Saya dalam dilema. Jalan ceritanya bagus tapi sukar untuk saya terangkan kepada anak-anak bahawa kartun itu bukanlah Nabi yang sebenar. Saya tidak pasti apakah ada cara untuk memvisualkan kisah-kisah ini dalam era digital ini menurut syariat. Banyaklah benda-benda yang macam ni bila seni kreatif nak dibahaskan daripada aspek fiqh dia, memang sukar untuk kita berhenti pada satu titik temu yang menghimpunkan para ulama. Perbezaan pendapat itu terus berlangsung dengan pembawaan masing-masing. Namun saya berpandangan untuk macam kartun-kartun tadi tu, kalau anak-anak nak tonton, tonton saja, dan tidak perlu pun untuk kita katakan tiba-tiba out of blue kita kata tapi Nabi sebenarnya bukan macam ni. Sebab mungkin anak pun tak terfikir pun benda tu. Dia tahu bahawa ini adalah penceritaan, cuma kalau ditimbulkan kenapa kemik hidung, katalah contoh kan, kenapa kemik tak, itu nak cerita saja, Nabi bukan macam tu, barulah kita menafikan. Susah sebenarnya, susah untuk benda ni diselesaikan. Macam Omar series dibahaskan dengan panjang lebar oleh para ulama. Saya berbelah bagi antara isu ini, kerana kalau bertegas dari segi mempertahankan asas kepada larangan, maka tidak mungkin seni kreatif dapat dikembangkan. Malah antara nasihat malah tu tak payah, berhenti setakat tu saja. Saya pula ada projek yang sedang saya jalankan bersama dengan beberapa orang sahabat untuk menghasilkan animasi, publishing buku. Animasi itu kat depan nantilah lepas dah habis masa, sebab saya tak cukup masa untuk menulis skrip. Ada dana yang diperuntukkan untuk menghasilkan animasi tentang sejarah Daulah Osmaniyah dalam bentuk kartun 3D lah. Jadi saya ditawarkan untuk menjadi content provider dia. Jadi kita create satu watak orang Malaysia yang pergi ke Turki, berlaku sesuatu, dia nak mencari jawapan kepada kejadian tersebut, maka dia telah menelusi masuk ke dalam perjalanan masa lah, dalam time tunnel daripada awal penubuhan Daulah Osmaniyah. Ada 13 topik yang akan dilakukan. Maka untuk mengelakkan daripada kesulitan dari segi fakta, pelukisan, walaupun itu Daulah Osmaniyah tak ada masalah sangat, tapi kita mengambil pendekatan untuk mewujudkan watak ketiga. Watak ketiga tu ialah somebody else daripada zaman ini yang masuk ke zaman itu, duduk dalam peristiwa-peristiwa itu dan menjadi pencerita kepada kita, rather dan mengambil watak yang terbabit secara langsung, participating in the phenomena, untuk melakukan dia agak sulit. Orang putih lebih kreatif lah untuk menyampaikan ajaran, untuk menyampaikan nilai-nilai murni. Nak pakai Jesus ke nak pakai watak ayah, pakai Kung Fu Panda kan, guna haiwan sahaja, tetapi akidah, qada, qadar, segala nilai yang ada dalamnya disampaikan dengan begitu cantik. Pada pandangan saya lah, bagi saya dapat merasakan iman saya meningkat dengan begitu baik selepas menonton Kung Fu Panda berbanding menonton rancangan-rancangan Islami, sama ada yang berombak ataupun tidak lah. So orang putih pandai, tak payah skip terus, gunakan saja benda lain, masukkan mesej daripada kisah para nabi ke apa ke di dalam sesuatu yang totally berbeza, tetapi inspired by the substance yang ada dalam itu. Mungkin itu adalah solusi yang lebih menarik berbanding dengan direct macam mana cerita kita lukiskan sahaja, kerana akan menyulitkan. Baik, bagaimanakah tentang teknik penceritaan menggunakan aplikasi Surah Yusuf, di mana perkara baik ditekankan dengan terperinci dan perkara tidak baik cuma disebut tidak detail. Ada saya sebutkan semalam petikan daripada buku ataupun kajian yang dibuat oleh Puan Ainun Muhammad, bagaimanakah teknik menulis dengan berpandukan kepada Surah Yusuf. Beliau memberikan saranan yang sama, iaitu berdasarkan kepada Surah Yusuf, perkara-perkara baik diperincikan, tetapi perkara-perkara yang jahat sepintas lalu sahaja tanpa perlu dilirik-lirikkan ataupun diperpanjang-panjangkanlah. Namun kekuatan besar yang ada pada Surah Yusuf ialah dia banyak menggunakan ayat dialog, rather than ayat naratif. Jadi dia penuh dengan dialog, ucapan, bukan penceritaan. Lalu Yusuf telah pergi sini, lalu bapa. Dia banyak ayat yang berbentuk soal jawab, tanya, saya cakap, awak cakap, dia cakap. Begitu. Dan itu menjadikan pembacaan, penghayatan itu hidup.
Dan masa saya belajar dengan Puan Ainun yang mengambil daripada hal tersebut, memang itulah yang saya aplikasikan kepada blog saya saifulislam.com, yang kemudiannya menjadi buku Aku Terima Nikahnya 1, 2, 3 dan seterusnya, iaitu mewujudkan dialog di awal setiap artikel. Ya, kalau start artikel perkahwinan jarak jauh, pengertian. Ya, dengan gaya UKM, jarak sikit. Lepas tu katalah bawah dia kan, tak ada orang baca. Ya, tapi cerita dulu kan. Kenapa kamu ni? Tak tahulah, rasa macam nak kahwin je. Pula dah, katalah contoh. Baru cerita. Jadi bila saya tukar pendekatan tu, banyakkan dialog di dalamnya. Memang daripada lebih kurang 500 orang pembaca sebulan, kemuncak dia meningkat sampai lebih kurang dalam 11, 15, 17 ribu sehari lah. Dia punya impact dia, maknanya orang memang tertarik, terdorong untuk membaca sesuatu yang menggunakan pendekatan yang sebegitu. Okey, sikit-sikit saja lagi. Apakah kita dianggap sebagai bertajassus apabila kita bersungguh meneliti tentang seseorang, sama ada seseorang itu sesat, murtad, Syiah dan sebagainya lah ya. Bergantung ya, kita nak meneliti itu untuk apa. Kalau kita meneliti untuk tindakan, kita nak ambil dia jadi menantu, so kita investigate dia, maka itu adalah tahassus, kita nak tahu ya. Tapi kalau kita nak ambil dia bekerja, so kita nak teliti, kita nak mengambil dia sebagai pensyarah, kita nak tahu dia tu seorang Syiah ke Sunni ke, apakah fikrah yang dia bawa, kerana kerja utamanya adalah menyampaikan pemikirannya, maka kita investigate, maka itu adalah tahassus. Tapi kalau tak ada apa sebab pun, saja je pasal, saja nak puas hati orang, Syiah rupanya, anda tahu tak, tag pula, tag nama je. Saya tak suka sangat di Facebook saya apabila dalam komen orang cuma letak nama je. Soalnya macam saya tulis something, dia punya komen je lah man panjang, supaya man panjang dapat notification, ada apa ni, ini bangang. Ya, itu dia punya respon hak tu je. Ya, saya mana tulis nama tu, saya delete saja ya. Sebab itu mengadu domba. Ya, kalau nak tulis sesuatu ataupun senyap saja. Kalau nak panggil kawan, suruh baca. Jangan biasakan dengan macam setiap page tu tak ada tuan rumah. Biasakan tu. Jangan sampai satu peringkat orang kita tak reti berbahasa. Ya, masuk page mana, masuk halaman mana, masuk jabatan mana, masuk fakulti mana, masuk departmen mana, biar ada adab, ada akhlak, ada tuan rumah. Hai tuan rumah lo. Assalamualaikum ustaz, tulisan ustaz teruk lah. Okey lagi saya. Kan, daripada masuk-masuk, man kau baca ni. Ya. Bangang, balas bawah kan. Memanglah dua-dua tu bangang, kan mana? Delete terus. Ya, saya tak suka dengan akhlak yang macam tu. Bila delete kan kata diktator. Ya. Tak delete, hancur Facebook kita. Tak tahulah. Ya. Merujuk pada ayat 29 yang diberikan tajuk jenayah kelemahan pemimpin, adakah tafsir lain bolehkah ditafsirkan sebagai ayat ini contoh baik seorang pemimpin, iaitu tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman tetapi menyuruh untuk beriman dan bertaubat. Sebagai contoh, Nabi SAW menghadapi orang yang mengaku zina. Ini merujuk kepada respon yang diberikan oleh Al-Aziz apabila isterinya mahu berzina, memaksa Yusuf untuk berzina dengannya. Itulah biasanya kita kata, kalau kita nak baik sangka itu perlu berasas. Nabi SAW bersederhana, tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman, kita boleh menerimanya kerana hadis itu terus menjelaskan usaha yang dilakukan oleh baginda untuk menyedarkan anak muda itu tentang kesalahan dia yang meminta kebenaran berzina. Tetapi dalam kes Al-Aziz tidak ada sebarang indikator, dan berulang-ulang kali ditunjukkan masalah yang sama, iaitu dia gagal untuk memberikan sebarang respon terhadap maksiat yang dilakukan oleh isterinya. Malah daripada aspek pentadbiran pun akhirnya dia hilang macam tu saja. So kita kalau nak baik sangka, kita perlu ada asas. Ya, contohnya kita nampak ramai orang buka puasa dekat KLCC. Ya, boyfriend dengan girlfriend buka puasa. Kita tahulah boyfriend ke girlfriend, mungkin suami isteri kan ya. Tapi suami isteri jaranglah lentuk-lentuk kepala ya dekat tengah-tengah orang ramai ni kan ya. Tengah buka puasa. Lepas buka puasa, kita pun turun pergi semayang. Kita naik, dia orang masih lagi makan. Bini kita pula turun pergi ambil giliran semayang. Lepas tu bila isteri kita naik, dia orang masih lagi duduk kat situ. Sampailah masuk waktu Isyak. Kita punya baik sangka,
Oh, rasanya tu semua orang Ipoh belaka tu. Jamak takhir. Ya ke? Semua orang Ipoh buka kat KCC kan? Jadi kalau nak baik sangka tu biarlah berasas. Takut akhirnya kita jadi naif. Ya, baik sangka, buruk sangka, ada sempadan dia, dan sempadan itu membezakan di antara orang yang negative thought dengan orang yang terlalu naif. So dia perlu letak situ. Maka pandangan saya, apa yang nak ditonjolkan daripada cerita itu memaparkan kelemahan karakter Al-Aziz apabila dia tidak dapat mengendalikan isterinya. Sebab dia bukan one shot saja. Sampai peringkat isteri dia decide masuk penjara tak masuk penjara. Itu saya rasa dah jauh dah daripada sekadar tidak terburu-buru, ya. Baik. Setelah Yusuf menguji abang-abangnya hingga mengaku akan kesalahan mereka, pada penghujung kisah ini Yusuf memaafkan abang-abangnya. Dalam masyarakat Melayu, kita digesa supaya memaafkan sahaja walaupun pelaku salah tidak mengaku dan tidak berasa bersalah. Pepatah yang biasa dikatakan, alah maafkan je lah. Tak pernah saya dengar pepatah ni, ya. Alah maafkan je lah walaupun dia tak minta maaf. Ya? Ini bukan pepatah ni, ini mematah-matah, kan, ya? Sehingga jika kita tidak memaafkan pelaku salah tu, seolah-olah kita pula yang buruk perangainya. Pelaku salah pun dilepaskan. Apa pandangan Ustaz tentang situasi begini? Ini termasuklah dalam yang saya cakap pagi tadi tu. Ini rasa macam, malasnya jadi orang Melayu. Maksudnya macam tu lah. Masalah dalam masyarakat kita kan. Sampai tak memaafkan pula menjadi satu kesalahan. Susah juga sebenarnya. Macam mana nak buat? Saya tidak pastilah, ya, tak pastilah. Cubalah, carilah yang terbaik. Ya. Apakah kesudahan bagi isteri Al-Aziz aka Zulaikha? Apakah akhirnya dia berkahwin dengan Nabi Yusuf? Itu saya dah sebut semalam lah. Ya. Memang tak ada penjelasan. Mungkin jawapan terbaiknya ialah it's none of your business. Sebab tu Allah biarkan habis macam tu je. Catatan terakhirnya ialah beliau mengaku bersalah, memfitnah Yusuf, dan dengan pengakuan itu Yusuf dibebaskan. So lepas tu macam mana Zulaikha duduk kat mana ke, mana alamat postcode dia apa semua, tak tahu, tak ada. So memang tak ada lah, memang tak ada. Yang ada tu, tanya pada yang ada tu, dari mana dapat? Kalau tak ada dalam Quran, kalau tak ada dalam hadis, tanya berapa umur dia. Kalau umur dia 2400 tahun, mungkin dia classmate Zulaikha. So dia tahu cerita dia. Tapi kalau umur dia 40 tahun, ini ialah perkara ghaib. Perkara ghaib, perkara yang berlaku kita tak wujud. Dan kita tidak mungkin tahu kecuali kita diberitahu. Siapa beritahu? Allah beritahu, ataupun Allah beritahu Rasulullah, Rasulullah beritahu kepada kita. Kalau dua-dua tu tak bagi tahu, maka kita tidak mungkin tahu. Ya, gitulah. Saja Ustaz dah ngantuk-ngantuk petang ni kan, ya. Okey, tinggal last 2 keping je. Dalam surah An-Naml, seperti yang Ustaz terangkan tentang kenyataan Balqis dalam ayat 34, tetapi apabila membaca terjemahan dalam Quran, percakapan Balqis bersambung dari ayat 34 hingga 35. Jadi bagaimanakah Ustaz mengatakan bahawa wa kadzalika yaf'alun adalah respon daripada Allah Subhanahu wa taala? Mohon rujuk page 379. 379 tu page. Oh, daripada Quran. Sama ke semua pihak? Sama kot, ya. Itulah dalam ayat tu, saya memetik pendapat tadi, iaitu pandangan yang diberikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan bahawa wa kadzalika yaf'alun itu bukan ungkapan Balqis, tapi dia adalah merupakan penegasan penerimaan Allah SWT terhadap apa yang diungkapkan oleh Balqis. Kalau sekalipun wa kadzalika yaf'alun itu adalah min dhim qaul Bilqis, kalau ianya sekalipun daripada kata-kata Bilqis, kata-kata permaisuri Bilqis, permaisuri Sabak, diletakkan di situ, maka adanya ayat itu yang diletakkan di situ dan dirakamkan oleh Allah SWT tanpa ada penafian terhadap pengungkapan itu juga merupakan satu pengakuan secara pasif, ya, daripada Allah SWT terhadap kebenaran ungkapan. Tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi lah yang menegaskan, mengatakan bahawa wa kadzalika yaf'alun adalah penegasan daripada Allah terhadap apa yang diungkapkan oleh Bilqis. Itu berkenaan dengan interpretasi lah, ya, maknanya terhadap maksud ayat tersebut. Baik.
Oh, ini borang muhasabah. Jangan bagi kat saya, takut saya ya. Okey. Saya rasa macam ada yang saya tak sentuh lagi tadi. Okey, yang ni sudah. Ustaz ada mention antara kesalahan adalah mempaksikan kebenaran kepada individu. Tetapi bagi orang-orang yang kurang ilmu, mereka bergantung kepada individu yang berpangkat scholar dan bergantung kepada mereka. Mungkin minta sedikit respon lah. Benar, maknanya dalam kita beragama, kita akur pada keadaan-keadaan kita pada satu-satu masa yang kita tidak berkeupayaan untuk mempunyai berpendapat sendiri. Lalu kita merujuk kepada pendapat orang yang berkeahlian dalam hal tersebut. Ada benarnya, pertama sekali, kalau ianya adalah persoalan akidah, maka itu bukan caranya. Akidah tetap memerlukan kepada kita, maksudnya asas-asas akidah itulah, yang cabang-cabang furuk-furuk yang kecil tu tak mengapa. Yang asas itu mesti dengan kita sendiri, bukan dengan taklid. Tetapi dalam hal-hal yang lain, apabila kita, macam mana nak bezakan antara kita patuh, kita berpegang dengan pendapat individu tersebut ataupun pada individu itu sendiri, kita boleh mengesannya melalui motif kita menerima pendapat tersebutlah. So maksud dia, kita menerima pendapat tersebut atas asas apa? Adakah atas asas penerangan yang diberikannya itu menjelaskan, oh macam tu punya, baiklah saya terima, ataupun kerana yang mengungkapkannya adalah si dia? Yang itu saya rasa kita boleh nilaikan sendiri. Apakah asas penerimaan kita terhadap satu-satu pendapat? Adakah kerana apa yang dia jelaskan ataupun kerana yang menyebutnya adalah orang itu? Kalau berdasarkan kepada apa yang dia jelaskan, tidak mengapa. Ya, mungkin malah itu bukan taklid yang membuta tuli. Tetapi kalau kita menerima pendapat seorang itu, kita tak tahu apa-apa penjelasan, tapi kita terima je lah pendapat dia. Bagi saya tetap berpendapat itu adalah sesuatu yang memusnahkan. Dan kalau kita memberikan alasan sebab saya jahil, saya hanya mampu ikut, bagi saya itu adalah satu alasan untuk bermalas-malasan dalam beragama. Kita diberikan tempoh masa 60 tahun hidup. Adakah 60 tahun tidak cukup masa untuk menjadi orang yang ada ilmu lebih sikit daripada semalam? Ada ilmu lebih sikit daripada minggu lepas? Ada ilmu lebih sikit daripada lepas untuk kita kata saya bertaklid sampai bila-bila? Maka Imam Birgivi yang saya buat kajian ini, dia menekankan tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Salah satu kitabnya yang terkenal ialah kitab Al-Izhar, iaitu kitab Nahu dalam bahasa Arab. Tetapi Imam Birgivi mengajar bahasa Arab bukan kerana sekadar bahasa Arab itu bahasa Arab, tetapi dia menegaskan bahawa sangat penting umat Islam belajar bahasa Arab supaya dengan mempelajari bahasa Arab, ia akan mencegah kita daripada bergantung kepada orang lain untuk faham agama. Kan, untuk faham agama. Tidak sampai jadi mustahid, tidak. Tapi maknanya kita ada upaya untuk, oh macam tu, okey begini, boleh belajar. So Imam Birgivi tekankan sangat penting untuk orang Islam mempunyai asas yang itulah. Jadi kata kunci dia ialah kita terima pendapat seseorang itu kerana apa yang dia jelaskan dan bukan kerana dia adalah dia. Mohon Ustaz panjangkan ini, pendek saja ya. Menurut ilmu fardu ain melalui guru, adakah cukup kita berasa selesa dengan cara seseorang itu menambah ilmu melalui usaha mencari ilmu menggunakan media internet dan TV sahaja tanpa datang ke majlis berjumpa guru? Apakah risiko disadvantage cara yang begini? Itu satu fenomena lah yang saya kira kita kena balance. Biasa sangat ya disebutkan bila saya iklankan, contohnya malam ini ada katalah esok ada kuliah sekian-sekian di sini-sini, jemput hadir bagi yang berkelapangan. Pantas sangat akan keluar komen, ada YouTube tak? Ada YouTube tak? Ada YouTube tak? Ya, benar ya. Kalau YouTube itu ditanya oleh orang yang berada 5,000 kilometer, okey, kan? Tapi jangan sampai kerana adanya YouTube, kerana adanya media-media itu tadi, kita mengambil sikap bermudah untuk tidak berusaha hadir ke majlis ilmu. Bagi tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang datang ke seminar seperti ini, yang seminarnya dirakam,
dan rakamannya itu ditonton oleh orang yang tak datang sini, tapi dia akan tonton benda tu katalah bulan depan, 2 bulan depan, rasa-rasanya sama tak kesan dia menonton itu dengan tuan-tuan perempuan yang hadir sendiri? Memanglah tak sama sebab yang itu atas katil kan, yang ini duduklah kursi keras ni sampai ke petang kan. Itu salah satu yang tak sama je lah. Tapi bila kita datang majlis ilmu, kita nampak body language, kita boleh bersoal jawab, kita jumpa orang keliling kita, kita memerhatikan bagaimanakah pemahaman orang. Ada terlalu banyak benda yang berlaku di keliling kita, termasuklah juga sesuatu yang mungkin tidak boleh dikuantitatifkan, iaitulah keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kitab-kitab hadis dimulakan dengan bab musafir ulama-ulama hadis pada mencari maklumat tentang kesahihan hadis, kerana usaha musafir nak pergi ke satu majlis ilmu tu adalah sebahagian daripada proses untuk menuntut ilmu. So kita imbang-imbangkanlah sedikit antara benda ni, which is of course lebih baik daripada tak tengok langsung. Tapi saya tak suka paradigm macam tu. Ustaz, tengok YouTube lagi bagus daripada tak dengar langsung ceramah. Ya, itu kawan saya punya mazhab masa dekat Kisas dulu. Bukan saya tak belajar Kisas, tapi kawan saya ni, dia tak pernah semayang dekat surau, dia semayang dalam bilik je. Jadi dia cipta satu hadis palsu lah ya. Solatul fazi afdalu min duni solah. Ya. Semayang seorang-seorang lebih afdal daripada tak semayang langsung. Ya. Jadi maknanya kita suka bawa benchmark yang rendah. Ya, tengok YouTube lagi bagus daripada tak tengok ceramah langsung. Betul. Tapi orang Islam sepatutnya apa yang boleh saya buat untuk lebih baik. Ya, rather dan memilih yang paling rendah lah. Okey, habis dah kot. Ya. Tidakkah tindakan menuduh Bunyamin itu boleh menjatuhkan maruah adiknya? Strategi sementara. Bunyamin tahu itu adalah Yusuf, dan Bunyamin juga dipelihara ya oleh Yusuf ketika satu gap masa yang berlaku tersebut, maka tidak timbul ya persoalan itu tadilah, maknanya Yusuf telah mengaturnya dengan baik, malah Yusuf juga tidak describe Bunyamin sebagai seorang pencuri. Ya, sementara lah. Okey, habis lari dari topik. Okeylah, saya setuju dengan apa yang disebutkan ni, dan sama-sama lah kita doakan. Nak tahu kan visi dia? Oh, saya dah sebutkan ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa pendapat Ustaz tentang setengah golongan Ustaz yang untouchable? Alamak ya. Yang menggunakan gelaran Ustaz sebagai perisai untuk menghalalkan setengah perbuatan mereka di dalam suatu perkara. Ya. Pendapat Ustaz tentang Ustaz ataupun Ustazah yang segera dalam menghakimi sesuatu perkara. Tak apalah, kita usahalah sama-sama ya, tegur-menegur, berikan nasihat antara satu sama lain. Mereka juga manusia biasa, kita juga manusia biasa, dan kita peringatkanlah di antara satu sama lain. Cuma saya ada kerisauan yang lebih sedikit, kerana kerisauan itu mungkin datang daripada pengalaman yang berbeza-beza. Ada orang duduk dalam satu circle yang lebih kurang sama, mungkin audiens dia terbatas, manakala ada orang audiens dia berbeza. Saya dijodohkan oleh Allah SWT bertemu dengan orang-orang yang berpenyakit dalam pandangannya terhadap agamawan, orang-orang yang menganggap agamawan sebagai penghalang kepada kemajuan, orang-orang yang mengadu kepada masalah tentang orang-orang agama yang lebih suka untuk menutup mulut orang daripada bertanya, daripada cuba menjelaskan ataupun sekurang-kurangnya berkata saya tidak tahu ya tentang agamawan yang mahu dirinya dihormati sebagai agamawan ya, tanpa dirinya sendiri ada kekuatan utama pada amal. Saya dijodohkan untuk bertemu dengan hal-hal yang seperti ini, menyebabkan mungkin rasa gelisah dengan benda-benda yang seperti ini. Jadi lebih lagi lah, saya dah tulis lah sajak, tapi sajak tu saya tulis dekat tempat saya je. Saya saja nak baca sorang-sorang dengan kawan sikit-sikit je, saya orang tak print screen lah ya. Tapi sajak tu saya tulis lebih kurang, saya kata kita serupa. Kita serupa maksud dia dulu-dulu kita sama-sama pergi kuliah. Maksud dia kadang-kadang kita dapat kertas jawapan kita dikoyakkan oleh pensyarah. Kita duduk belakang pintu pensyarah, kita maki hamun pensyarah. Biasalah anak-anak muda masih merujuk pada zaman-zaman masa belajar dulu. Ya, ada yang tidur kat rumah, ada yang pergi kelas, ada yang tak pergi kelas ya.
manusia biasa, ya, ada yang makan makan kambing, ada yang tak makan kambing, ya, ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam kerenah. Tetapi tiba-tiba ada yang menjadi kudus, ada yang menjadi bukan lagi manusia biasa, menjadi manusia yang tangannya perlu dicium, menjadikan manusia yang mahukan, maknanya dirinya diberikan penghormatan lebih daripada dirinya sebenar, ketika mana dia tidak memainkan peranan yang sepatutnya atas amanah ilmu yang dia dapat. Jadi saya tak faham, sebab pengalaman saya memberitahu bahawa dia adalah manusia biasa seperti saya. Maka apa yang perlu dilakukan adalah berusaha untuk memperbaiki masyarakat. Peraturannya simple saja. Respect is something that we earn. We don't ask people to respect us. We just do whatever is needed, then the respect will come. Ya, tapi kalau kita kata hormat saya sebab saya sekian, saya tak itu bukan mazhab saya lah. Ya. Itulah lebih kurangnya, saya habis dah. Itu saja. Maafkan saya atas perkongsian yang rencam, yang pelbagai. Mudah-mudahan apa yang kita telah bicarakan selama ini menjadikan kita menghargai Al-Quran, dan kita mengusahakan apa yang kita selalu doakan, ya, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imama, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemimpin, wahudan warahmah, petunjuk dan rahmat, ya, bagi kami. Allahumma dzakirna minhuma nasina, ya Allah, peringatkanlah kami terhadap apa yang kami lupa daripada Al-Quran, wa'alimna minhuma jahilna, dan ajarkanlah kepada kami apa yang kami jahil tentang Al-Quran, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, dan rezekikanlah kami boleh nak baca Quran malam dan juga pada waktu siang, waj'alhu lana hujjatan wala alaina ya rabbal alamin, dan bantulah supaya Al-Quran ini menjadi hujah untuk kami dan bukannya hujah engkau ke atas kami pada suatu hari nanti, ya Allah. Jadi terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian bersusah payah hadir ke majlis seminar Ibrah Surah Yusuf ini. Moga Allah memberikan sebaik-baik ganjaran kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sayangilah Al-Quran. Kita sibuk, kita lalai, kita alpa, tetapi usahakanlah sedikit demi sedikit agar kita semakin mesra dengan kitab yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat ini, insya-Allah. Semoga Allah mengampunkan kekurangan dan kesalahan saya sepanjang mengendalikan seminar ini, dan juga kekurangan dan kesalahan tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Akademi Sinergi yang tidak jemu memujuk dan melayan kerenah saya lah untuk menyetujui, ya, bagi menjalankan seminar-seminar ni. Orang tua ni banyak kerenah sikit dalam kebelakangan ini. Jadi mudah-mudahan program-program yang seperti ini dapat diteruskan dalam bentuk yang lebih baik, mudah-mudahan pada masa-masa yang datang, insya-Allah. Jadi saya serahkan semula kepada saudara Arif. Wallahu a'lamu bissawab, wabillahil hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beberapa pengumuman bila kita mengakhiri program. Pertama, kaunter pendaftaran untuk program seterusnya, bicara warisan rumah Imam Tirmizi dan juga seminar Ibrah Surah Al-Kahfi masih dibuka di kaunter bawah. Dan